Cukai SST naik, harga barang pun naik. Keperluan asas seperti makanan semakin mahal. Jadi, boleh tak kita mengurangkan pengambilan makanan dan pada masa yang sama menyihatkan badan juga? Bukan sekadar rakyat biasa macam kita yang dibelenggu, elit-elit yang kuat kerja fizikal pun dimudaratkan juga. Hai semua rakan-rakan di YouTube. Sekarang saya ingin memulakan cabaran 3 hari tanpa memakan sebarang makanan. Dalam kajian yang telah saya jalankan mengenai cara-cara dan manfaat tidak memakan selama berhari-hari, saya menemui beberapa hasil yang menarik. Antara manfaat yang telah diperhatikan termasuk penurunan berat badan, peningkatan tahap tenaga dan kejelasan mental, serta peningkatan kesihatan jantung dan penurunan risiko penyakit kronik. Selain itu, saya juga telah tengok bahawa terdapat banyak komen positif dari ramai netizen yang telah mencuba cabaran ini. Respons positif dari komuniti online telah memberikan semangat tambahan kepada saya untuk meneruskan kajian ini dengan lebih mendalam. Pun masa sekarang, berat badan saya 62.4 kilogram. Sekarang lebih kurang pukul 8 pagi dan saya sudah skip saya punya sarapan. So, buat masa sekarang, ekonomi semakin meleset. Ekonomi tak baik. Jadi, ramai orang menghadapi masalah kewangan, masalah financial. Dan untuk menghadapi cabaran-cabaran ini, perkara yang paling mudah untuk mengikat perut adalah dengan tidak memakan untuk menjimat wang. Situasi ekonomi kini yang membimbangkan di mana ramai orang kehilangan pekerjaan, pendapatan yang berkurangan dan harga barang yang terus meningkat menimbulkan cabaran kewangan yang besar bagi banyak individu. Dalam konteks ni, pengamalan cabaran tidak memakan muncul sebagai cara yang efektif untuk menjimatkan wang. Selain itu, kita juga tidak boleh melupakan mereka yang kurang bernasib baik di seluruh dunia yang mengalami kebuluran, mengingati nasib mereka yang menderita kelaparan. Mengajarkan kita untuk bersyukur semasa pengamalan cabaran tidak memakan. Memori akan kesusahan yang pernah dialami oleh nenek-nenek moyang kita pada zaman dulu ketika mereka menghadapi masa-masa kelaparan turut memberi inspirasi untuk menghargai makanan dengan lebih bijaksana. Tokoh sejarah seperti Mahatma Gandhi dari India yang menunjukkan kekuatan jiwa dan badan dengan tidak makan selama 21 hari semasa berprotes merupakan bukti betapa luar biasanya kekuatan manusia dalam menghadapi ujian. Begitu juga dengan Buddha yang pernah mengalami kebuluran sebagai sebahagian daripada proses pencarian spiritualnya. Dengan merenungkan pengalaman mereka, kita dapat memperoleh inspirasi dan keyakinan dalam keupayaan badan manusia untuk menangani cabaran yang mungkin kita hadapi. Tengok ni rakan sekerja saya yang bawa punya. Ni apa? Cucuk udang dengan pisang goreng kan? Inilah sarapan kawan saya. Okey, kita nak makan. Yang nak kurus-kurus, yang tak nak makan, tak apa. Kita nak makan. Selamat berjaya, Teacher Jo. Wow, banyak sedap. Wow, banyak syok. Best. Mantap. Oh, maksud TikTok kan? Bukan, untuk YouTube, untuk konten saya. Oh, YouTube. Ya. Makanan di Malaysia memang sedap. Namun, makanan Malaysia cenderung menjadi sangat berminyak. Sila ingat bahawa pengambilan makanan yang berlebihan yang mengandungi banyak minyak boleh memberi kesan negatif terhadap kesihatan. Teacher Joe 啊，你是怎样做到的？你没有吃饭？ Okey lah. So, memang macam ni lah. Kalau kita orang lapar kan, lapar sejak kami lahir, sejak kita orang lahir sebagai manusia, sampai umur 20 sampai umur 30 mesti pernah ada makan pelbagai makanan kan? Ada pelbagai jenis rasa, perisa. Jadi, otak kita orang sebagai manusia memang dia sangat power. Jadi, kalau saya lapar kan, saya bayangkan makanan tersebut dan saya fikirkan dalam fikiran saya, dan makanan tersebut akan menjelma sebagai satu imajinasi lah. Lepas tu saya bayangkan makanan ini di dalam tangan saya, lepas tu saya makan makanan tersebut. Lepas tu kalau otak kita orang dia merasa bahawa makanan itu telah dimakan, jadi
Macam tu lah. Jadi saya sudah kenyang. Sekarang pukul 6 petang dan saya baru habis bekerja di office. Dan perasaan saya pada mula-mula pada waktu pagi tadi, saya berasa memang lapar lah. Tapi selepas lunch time dan selepas pukul 4, 5 macam tu, saya rasa sangat tenang dan gembira. Yami, awak lapar tak? Memang lapar lah. Kenapa tak bagi saya makan? Awak tak mau makan tak apa. Tapi saya mau makan. Sekarang ni waktu pagi dan saya baru bangun daripada tidur. Dan tidur saya sangat nyenyak semalam. Dan saya sudah tidur selama lebih kurang 10 jam. Dan perasaan saya sekarang, walaupun tiada makan selama lebih daripada sehari, saya tak rasa lapar langsung. Dan saya berasa sangat kenyang. Bagi sesiapa yang ingin memahami dengan lebih mendalam kondisi tubuh badan mereka, Later Wellness adalah destinasi yang sesuai. Later Wellness menawarkan body check-up terperinci bagi sesiapa yang ingin memahami keadaan kesihatan tubuh mereka. Anda boleh membuat temu janji melalui WhatsApp. 这个是你的 fat， 你的 fat 只有14.9%， which is normal 啦。你看这里8到20是算是在normal range 里面的。Visceral 2也是 normal。 Jom layari Instagram dan TikTok Later Wellness dan tontoni video-video di sana untuk mempelajari pelbagai info tentang kesihatan. Wow, sedapnya, wanginya. Apa ni? Nasi kukus. Nasi kukus. Nasi putih mengandungi karbohidrat yang cepat diserap oleh tubuh yang boleh meningkatkan kadar gula darah secara mendadak. Jadi, kadar diabetes amat tinggi di negeri-negeri yang suka makan banyak nasi. Ini telah dibukti oleh kajian para saintis. Pelangi. Okey, sekarang pada waktu ni saya kena bantu kawan saya pindah rumah dan banyak benda-benda yang kena diangkat lah.老师，你这不要吃吗？真的啦，那也可以这样半途而废了。我喝叔叔干冰就可以了。Saya baru bangun dan sejak harian pertama saya langsung tak rasa sebarang kelaparan. Semalam saya sudah berak dan pagi tadi saya pun sudah berak banyak dan inilah weight saya sekarang. Kekurangan pengambilan makanan menyebabkan peningkatan kadar air dalam usus, menyebabkan pergerakan usus yang lebih kerap. Oleh itu, sisa-sisa toksik dan najis yang telah lama disimpan dalam usus dikeluarkan. Oleh sebab tabiat makanan yang tidak sihat, kadar obesiti di Malaysia sangat tinggi. Ramai orang di Malaysia gemuk-gemuk belaka. Makanan berlemak dan bergula telah menjadi pilihan makanan harian bagi ramai individu. Akibatnya, kita menyaksikan peningkatan yang berterusan dalam kes penyakit berkaitan obesiti seperti kencing manis dan sakit jantung. Cabaran saya sudah tamat dan nanti saya akan makan sarapan saya buat kali pertama dalam 3 hari. Okey, inilah sarapan saya. Nikmat, nikmat. Saya ingat saya akan berlantak secara gelojoh semasa memakan, tetapi perasaannya macam biasa saja. Dan inilah pengalaman saya dan saya rasa cabaran ini merupakan sesuatu yang sangat melegakan bagi saya. Sebab banyak-banyak toksin dalam usus-usus saya pun telah berjaya dibuang. Selain itu, saya menyarankan supaya semua orang mencuba cabaran ini. Kan nak sediakan payung sebelum hujan kan? Kita orang pun tak tahu mungkin bila kebuluran akan berlaku. Kan pada tahun 2020, pandemik pun sudah berlaku. Apa yang pun boleh terjadi kan? Jadi, kena latihkan badan sendiri untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang mencabar yang mungkin akan berlaku pada masa depan. Terutamanya kalau anda menghadapi masalah obesiti, nak kurangkan berat badan, nak langsingkan badan kan. Inilah cabaran yang anda boleh buat. Kalau nafsu memakan, anda pun tak boleh kawal. Apa lagi benda yang boleh anda kawal? Bagi saya, ini diibaratkan sambil menyelam minum air. Banyak kebaikan dan faedah yang boleh anda dapat kalau anda tak makan selama 3 hari.